Majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah pada tahun ini bertemakan Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi. Andai hati sudah meminta, biar kasih dapat diikat. Doa ilahi mohon dipinta, moga majlis mendapat berkat. Baiklah, bagi memberkati majlis pada pagi ini dijemput Muhammad Zaid bin Ismail untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dengan ini mempersilakan. حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حميدين حمدا شاكرين حمدا يوفي ومن يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العزيز سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وآخرة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرات الموت ونجاة من النار إنا إلى الحساب. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Muhammad Zaid bin Ismail atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin, tidak lengkap majlis kita sekiranya tidak diserikan dengan bacaan perutusan Menteri Pelajaran Malaysia. Majlis menjemput Hajah Juraidah binti Sulaiman selaku penolong kanan selaku penolong kanan Sekolah Menengah Agama Luhatul Quran untuk membacakan perutusan Menteri Pelajaran Malaysia. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Lawatul Quran. Saudara dan saudari warga pendidik dan murid-murid yang dikasihi sekalian, tanggal 16 Mei merupakan hari yang amat bermakna kepada individu yang bergelar guru atau lebih sinonim dengan gelaran cik.
kerana hari ini merupakan hari yang diiktiraf sebagai Hari Guru. Seperti biasa, tarikh keramat 16 Mei disambut dengan meriah bagi meraihkan para guru yang bertungkus lumus mendidik anak-anak kita, tidak kira di ceruk mana sahaja berada, untuk menjadi orang yang berguru. Pada hari ini, guru-guru diraihkan oleh anak-anak didik mereka sebagai tanda sokongan dan penghargaan atas usaha bakti yang telah dicurahkan. Marilah kita semua bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita dapat menyambut Hari Guru kali ke-43 pada tahun ini. Selamat Hari Guru dan terima kasih serta setinggi-tinggi penghargaan terhadap komitmen, keikhlasan, dedikasi dan prestasi tinggi para guru kepada bangsa dan negara. Jasa dan pengorbanan guru serta seluruh warga pendidik terhadap pembangunan pendidikan negara sentiasa relevan dan hargai. Tugas sebagai guru, tugas sebagai seorang guru dipandang tinggi dan amat mulia sebagai pemangkin pembangunan negara, pembentuk generasi dan menjadi asas kemajuan pendidik negara di samping memacu kejayaan negara. Guru-guru perlu mempunyai jati diri dan semangat yang tinggi untuk menabur bakti kepada anak bangsa tanpa menghiraukan penat lelah, tanpa menghirau jarak dan sempadan. Malah mereka diakui mampu melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh dan boleh memacu pembangunan dan ekonomi negara ke arah yang lebih baik. Kini kita telah pun melangkah ke tahun kedua pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Saya akan teruskan amanah yang diberikan untuk terus memastikan PPPM ini berada pada landasannya. Ini bertujuan untuk memastikan transformasi pendidikan negara ini dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan mencapai matlamat. Bagi mencapai hasrat itu, pendidik perlu bersifat dinamik dan holistik yang sentiasa segar serta berubah mengikut keperluan masa dan persekitarannya. Salah satu aspek penting dan utama yang diberi penekanan menerusi pelan tersebut adalah berkaitan profesion keguruan. Tumpuan akan diberi kepada usaha-usaha peningkatan kualiti guru serta menjadikan profesion ini sebagai profesion pilihan. Menerusi pelan ini juga, para guru di seluruh negara adalah diharap dapat meneruskan peningkatan keilmuan masing-masing sejajar dengan perkembangan teknologi dan persekitaran semasa. Guru-guru sepatutnya menjadikannya sebagai satu cabaran baru dalam meneroka dan meningkatkan lagi kebolehan keupayaan masing-masing bagi menghadapi gelombang perubahan yang berlaku masa kini dan mendatang. Pada hemat saya, selain daripada dasar dan pelan yang disediakan, guru-guru merupakan pemain utama dan penentu terhadap transformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Segenap lapisan rakyat dalam negara ini sentiasa menaruh harapan kepada guru. Yakinlah bahawa pendidikan adalah harapan masa depan negara. Oleh itu, saya menyeru warga pendidik agar bersama-sama meletakkan keutamaan pada tahap tertinggi bagi memastikan semua perancangan dalam pelan pembangunan pendidikan berjalan lancar. Hal ini kerana saya berpandangan bahawa sentuhan masa depan negara, touching the future, sebenarnya bermula di tangan guru. Dalam hal ini, saudara dan saudari para guru disaran agar lebih pekat dengan realiti murid masa kini dan mengambil pendekatan kontemporari dalam mendidik. Tugas memanusiakan manusia bukanlah perkara yang mudah. Guru juga harus memiliki jati diri yang jitu untuk menzahirkan akhlak mulia bagi menjadi contoh kepada anak didik mereka. Guru perlu memiliki personaliti yang cemerlang untuk menarik perhatian dan menjadi tempat rujuk murid. Saudara dan saudari yang dikasihi, tema Hari Guru tahun ini, Guru, Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi, sangat bertepatan dengan dunia pendidikan pada masa kini.
Kreativiti dan inovasi amat dituntut untuk melahirkan generasi murid berfikiran kelas pertama dalam abad ke-21 untuk bersaing dalam abad penuh cabaran ini. Para guru harus sentiasa meningkatkan keupayaan kreativiti dan inovasi dalam melaksanakan tugas yang semakin mencabar. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas yang semakin mencabar, untuk itu guru perlu peka dan sentiasa bersedia menambah ilmu untuk menjadikan lebih kreatif dan inovasi. Kreativiti adalah suatu bentuk proses pemikiran yang mendorong penjanaan idea baru. Kreativiti melibatkan kombinasi antara idea baru dan idea lama yang diproses semula, membuat pemilihan dan menukar ganti menjadi sesuatu yang baru. Inovasi pula merupakan suatu idea, amalan atau objek yang baru dan yang lebih baik. Inovasi dihasilkan oleh manusia kreatif yang dapat membina trend baru dan menggunakan peluang semaksimum mungkin dalam ekosistem yang penuh persaingan. Sebagai contoh, jika dulu penggunaan telefon bimbit hanya sebagai alat perhubungan, tapi kini melalui inovasi digunakan sebagai penyampai maklumat, pandu arah perjalanan, internet, kamera dan alat hiburan. Kreativiti amat penting dalam membangunkan masyarakat dan negara. Secara umumnya, para pemimpin, ahli perniagaan, saintis, ahli sejarah, pendidik dan ahli psikologi menyatakan bahawa kreativiti sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup di dalam sebuah negara, terutamanya dalam era globalisasi, perubahan, cabaran dan persaingan yang sedang dan akan terus berlaku. Dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun dan berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020, keperluan terhadap kreativiti semakin mendasar. Tambahan pula, perkembangan ekonomi yang berlaku akibat transformasi dasar kerajaan telah mengubah landscape pendidikan negara. Guru memainkan peranan penting bagi menerapkan elemen kreativiti dan inovasi dalam pengajaran mereka. Oleh itu, guru perlu sentiasa berfikir untuk memudayakan elemen kreatif dan inovatif dalam setiap aspek pengajaran dan pembelajaran. Melalui budaya pemikiran kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran dapat mengaktifkan minda murid menjadi lebih dinamik, kreatif dan inovatif. Hasil atau outcome pembudayaan elemen kreatif dan inovatif ini insya-Allah akan menjadikan pengajaran guru dan pembelajaran murid lebih berkualiti. Oleh itu, untuk mencapai tujuan ini, maka para guru mestilah sentiasa think again, think across and think ahead. Dalam hal ini juga, saya percaya bahawa kita perlu melihat apa yang berlaku di dalam kelas atau pembelajaran di bilik belajar. Pada saya, the classroom is the source of energy for possible vibration, the nucleus of change. Slight ripple of improvement in the classroom will create a strong wave of transformation. Pengajaran dan pembelajaran di bilik belajar harus menekankan kepada pedagogi. Fokus pembelajaran murid hendaklah menjadi agenda utama seseorang guru. Guru-guru disaran agar sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran mereka dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik belajar. Saudara-saudari yang dikasihi, peranan pengurusan sekolah juga penting dalam membudayakan elemen kreativiti dan inovasi agar menjadi organisasi pembelajaran yang bermaklumat, menggalakkan pengembangan pengetahuan baru, membudayakan ilmu saintifik dan teknologi, termasuk menggunakan tenaga sumber secara maksimum. Barisan pentadbir sekolah haruslah bertanggungjawab bagi mencetuskan budaya kreativiti dan inovasi. Bagi mewujudkan suasana kreatif dan inovatif, sekolah perlu mengurangkan kerana birokrasi dalam pengurusan demi memberi ruang kebebasan berkarya kepada warganya. Oleh itu, pihak pengurusan juga perlu menjadikan iklim sekolah sentiasa ceria, bersih, kemas dan bermaklumat. Pengurusan sekolah perlulah memastikan komunikasi dua hala, pengaliran maklumat lebih demokratik, gaya kepimpinan yang berhemah dan pembangunan insan yang harmoni bagi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) secara meluas dapat membina imej baru dalam urusan organisasi yang berprestasi tinggi. Ini akan menjadikan sekolah lebih berdaya saing dan menjadi lebih produktif. Guru juga disaran meneliti semula amalan bilik belajar yang sesuai dengan ciri serta situasi murid sekarang. Menurut Sternberg 2004, minda manusia mempunyai 3 potensi utama, iaitu kepintaran, kreativiti dan kebijaksanaan. Ketiga-tiga mesti dipupuk dan dirangsang agar manusia dapat menggunakan mindanya secara optimum. Adalah menjadi tanggungjawab pada semua guru ke arah melahirkan murid yang mempunyai 6 aspirasi, iaitu berpengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, beretika dan kerohanian serta beridentiti nasional seperti yang dihasratkan dalam PPPN. Guru juga perlu sentiasa menggunakan kemahiran dan pengetahuan pedagogi bersifat kreatif dan inovatif serta menerapkan unsur kemahiran berfikir aras tinggi 4 bagi menjadikan pembelajaran menarik dan menyeronokkan. Ciri budaya sekolah yang menggalakkan kreativiti dan inovasi akan mendorong semangat belajar yang tinggi dalam kalangan murid. Daya usaha murid sendiri dan sentiasa berusaha mengembangkan potensi diri dengan bimbingan dan sokongan guru-guru yang dedikasi, terlatih dan profesional akan membuahkan kejayaan. Saudari-saudari yang dikasihi, pembangunan modal insan merupakan unsur penting yang seharusnya diberikan tumpuan terutamanya dalam rangka negara kita sedang bergerak untuk mencapai wawasan 2020 dan sekaligus menjadikan lebih berdaya saing pada peringkat antarabangsa. Menyedari hakikat ini, pembangunan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan inovatif serta berdaya saing di peringkat antarabangsa penting untuk melahirkan tenaga kerja yang memiliki kemahiran, pengetahuan dan daya kreativiti agar mereka dapat menyelesaikan tugasan yang semakin kompleks. Di samping itu, guru juga mempunyai tugas berat dalam menghasilkan generasi muda yang berpotensi dengan kemahiran berbagai dan dapat membentuk ciri-ciri kepribadian agar selari dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Guru perlu mempunyai idea kreatif dan inovatif dalam menjana idea, konsep atau strategi baharu yang dapat meningkatkan amalan berkesan dalam menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik. Saya amat berharap guru dan murid perlu sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran yang diperlukan untuk membangunkan pendidikan negara. Hal yang demikian, guru perlu melengkapkan diri bagi menghadapi cabaran global. Guru perlu mencanai perancangan strategi serta menyatukan aspirasi bagi memastikan sekolah mampu melahirkan murid cemerlang. Di samping itu, para guru perlu ketelusan minda dalam mendidik murid, menyuntik semangat agar terus gigih, berinovatif, berdedikasi dan berintegriti dalam menggalas tanggungjawab. Di samping para guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang amat mencabar ini, saya juga amat memahami akan keperluan perasaan saudara dan saudari. Untuk itu, saya akan pastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia akan sentiasa berupaya mendengar, prihatin dan serius, sentiasa terbuka dan telus terhadap sebarang rungutan dan pandangan daripada saudara dan saudari. Namun, saya juga berharap agar segala pandangan atau rungutan termasuk kritikan membina perlulah dilakukan secara tertib, berhemah serta mengikut peraturan dan saluran yang betul. Ini bertujuan agar profesi keguruan dapat sentiasa terpelihara dan dihormati oleh masyarakat. Kita perlu sentiasa menjaga imej kita sebagai guru, di samping sentiasa berpegang pada nilai-nilai murni yang menjadi amalan masyarakat kita serta menjadi nadi penggerak ke arah perpaduan negara. Marilah kita memperbaharui tekad dan azam dengan seluruh tenaga dan keupayaan demi membangunkan modal insan berkualiti. Saya yakin bahawa tanggungjawab berat yang digalas oleh saudara dan saudari para guru di
samping tertekan yang dihadapi sedikit pun tidak melunturkan rasa kasih dan sayang pada anak-anak didik semua. Saya amat yakin dan percaya bahawa saudara dan saudari para guru yang ada di hadapan murid-murid mereka adalah guru yang penyayang. Setiap murid ini mata dan di hati seorang guru adalah permata bersinar yang mempunyai keistimewaan dan kebolehan tersendiri. Ketahuilah bahawa pendidikan anak-anak murid ini merupakan pelaburan jangka panjang dalam konteks pembangunan sesebuah negara. Pada anak-anak murid yang disayangi sekalian, guru merupakan ibu dan ayah kepada anak-anak didik semua. Kepada guru-gurulah harapan ibu bapa untuk menjadi pengganti mereka bagi mendidik anak-anak ketika berada di sekolah. Sekiranya ada antara murid yang ditegur oleh guru, janganlah mudah berkecil hati atau merasa diri kurang disayangi. Anggaplah para guru sebagai ibu dan bapa di sekolah yang sentiasa mengambil berat dan menginginkan yang terbaik untuk murid-murid semua. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, besarlah harapan saya agar saudara dan saudari para guru yang dikasihi sekalian terus melaksanakan amanah yang diberi penuh dedikasi, bertunjangkan integriti dan berlandaskan etika perkhidmatan selaku pencetus, penggerak dan pemegang amanah kepada proses transformasi sistem pendidikan negara. Saudara dan saudari mempunyai kedudukan tersendiri, disegani dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Marilah kita teruskan amalan budaya kerja cemerlang, sikap bertanggungjawab, istiqamah dan semangat mujahadah setiap daripada kita untuk melakukan yang terbaik demi nusa dan bangsa. Baik, saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat Hari Guru dan terima kasih cikgu kepada semua insan yang bergelar guru dengan pesanan. Jadilah guru yang berdedikasi, komited, cemerlang, kreatif, inovatif, kaya maklumat dan bersemangat tinggi dalam perjuangan arena pendidikan. Selain itu, jadilah guru yang prihatin serta sentiasa menyayangi muridnya. Sesungguhnya, Malaysia amat memerlukan khidmat bakti saudara dan saudari para guru demi agama, bangsa dan negara tercinta. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hajah Juraidah binti Sulaiman atas bacaan perutusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sempena Hari Guru 2014. Hadirin, seterusnya majlis menjemput Saudara Solihin bin Abdullah, Ketua Pengawas Sekolah Menengah Agama Luatul Quran untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam mercu di Hari Guru. Yang berbahagia Tuan Haji Hidir bin Haji Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Agama Luatul Quran, yang dihormati Hajah Juraidah binti Sulaiman, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Ustaz Ilham bin Imam, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muhammad Anwar bin Selamat, Guru Penolong Kanan Kurikulum, Ketua-Ketua Panitia, Guru-Guru Staf-Staf Sekolah Agama Sekolah Menengah Agama Luatul Quran serta rakan yang dihormati sekalian. Hadirin sekalian, hari ini merupakan hari yang amat sesuai untuk kita mengadakan sambutan bagi mengenang dan menghargai jasa guru. Tarikh 16 Mei dipilih setiap tahun sebagai Hari Guru.
pada tahun ini, Guru Pencetus Kreativiti, Bencana Inovasi dipilih sebagai tema Hari Guru. Tema ini amat bertepatan sekali dengan dunia pendidikan sekarang yang amat mencabar untuk melahirkan murid yang lebih kreatif dan berinovasi. Segalanya bermula daripada inspirasi seorang guru. Lantaran itu, marilah kita menghargai dan mengingati jasa guru. Rakan-rakan yang disayangi sekalian, insan yang mendidik, mengasuh dan membimbing kita sehingga kita dapat mencapai kejayaan haruslah kita sanjung. Kesabaran dan kesungguhan mereka mendidik kita amatlah besar nilainya. Seharusnya jasa itu dikenang sepanjang hayat. Guru tidak pernah jemu mengajar kita supaya kita dapat membaca, menulis dan mengira. Guru juga merupakan pengganti ibu bapa kita di sekolah. Oleh itu, kita mestilah menghormati guru. Segala nasihat dan tunjuk ajar, guru mestilah kita dengar dan patuhi. Jangan sesekali kita abaikan segala nasihat dan bimbingan mereka. Rakan sekalian, guru ialah orang yang sering memberi semangat kepada kita untuk rajin belajar sehingga kita berjaya. Mereka sedia mendengar segala masalah yang kita fahami dan yang kita tidak fahami dalam pelajaran. Oleh itu, guru merupakan pendidik yang sangat berdedikasi yang mengajar kita semasa kita berada di sekolah. Wahai para guru yang kami sayangi, jutaan terima kasih kami ucapkan kerana tidak pernah jemu mendidik kami dengan sabar. Jasamu sungguh bererti kepada kami semua. Terima kasih cikgu. Saya akhiri ucapan saya ini dengan fragmen saja Guru Oh Guru karya Uthman Awam. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudara Solihin bin Abdullah atas ucapan sebentar tadi. Burung pipit, burung helang, terbang tinggi tidak sejajar, biar sejuta rintangan menghalang, tetap ku gagah teguh mengajar. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Puan Aminah binti Abdullah, pengerusi kelab staf Sekolah Menengah Agama Lughatul Quran. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Tuan Pengetua Mahkamah Quran Tuan Haji Hidayat bin Ismail, GPK Pentadbiran Hajah Zuraidah binti Sulaiman, GPK HEM Ustaz Ilham bin Imam, dan GPK Koko Cik Anwar bin Selamat, guru-guru dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya nak mengucapkan tahniahlah kepada penari-penari Asmaradana. Bersesuaianlah dengan tema Hari Guru, Guru Pencetus Kreativiti. Tahniah kepada guru yang membimbing sehingga pelajar tadi dapat membuat satu tarian yang kita boleh kategorikan sebagai kebat. Kita dah sampai kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab itulah pelajar dapat menarikan tarian yang tak kita ajar, tapi dia boleh cetus kreativiti sendiri. Keduanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Kerja sambutan Hari Guru 2014 atas kerjasama dan kerjasama yang diberikan, begitu juga dengan anak-anak pelajar sehingga kita dapat menjayakan Hari Guru pada hari ini dengan meriahnya. Dan
Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru. Mudah-mudahan kita akan menjadi pencetus kreativiti dan penjana inovasi untuk menaikkan pelajar-pelajar kita supaya menjadi lebih cemerlang bersesuaian dengan visi kita pada tahun ini, iaitu cemerlang akademik dan sosial. InsyaAllah guru-guru semua akan memulakan tugas yang baru selepas 16 Mei ini, iaitu lebih berfokuskan kepada peperiksaan yang akan kita tempuhi. Akan datang kita akan ada SIB dan seterusnya sehinggalah ke akhirnya SPM. Jadi sama-samalah pihak guru mengembeling tenaga untuk melonjakkan anak-anak kita ke arah kecemerlangan. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Aminah binti Abdullah atas ucapan yang diberikan. Pohon palma tegak berdiri ditanam mari tepi bangunan. Ilmu di dunia terus dicari, jasa guru dilupa jangan. Hadirin sekalian, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Tuan Haji Hidin bin Haji Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Agama Al-Wadul Quran, untuk menyampaikan ucapan sempena Majlis Hari Guru peringkat Sekolah Menengah Agama Al-Wadul Quran 2014. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Tersebut Pak Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita mulakan pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah dan menghadiahkan pahalanya untuk pengasas sekolah ini, khususnya Allah yarham almarhum Tuan Habib Syed Idrus Al-Habsyi serta rakan-rakannya. Begitu juga kepada semua guru-guru kita yang telah kembali ke rahmatullah, khususnya guru-guru yang pernah mengajar di Madrasah Rawatul Quran, Tuan Said Zain, Tuan apa ni yang dikasih Ustaz Fadil Ustaz Muhtalopi bin Imam Al-Lahum, serta guru-guru lain yang barangkali kita tak sebutkan namanya atau kita tak ingat atau kita dah terlupa. Sama-sama kita menghadiahkan Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita pada hari ini pada sambutan untuk Hari Guru, dan telah pun dibacakan tadi oleh Hajah Juraidah binti Sulaiman Penuh Kanan Al-Wadul Quran ini ucapan KPPM, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, yang padat intipatinya yang menyarankan kita untuk mengambil beberapa tindakan sehinggalah tempoh pelan pembangunan pendidikan Malaysia berjaya disempurnakan pada tahun 2025. Yang berbahagia Hajah Juraidah binti Sulaiman Penuh Kanan Al-Wadul Quran, Ustaz Ilham bin Imam, Ustaz Muhammad Anwar bin Selamat, guru-guru kanan mata pelajaran,
Encik Khairul Razi, Ustaz Haji Nasaruddin, Wan Salaha, Puan Raha, ketua-ketua panitia, guru-guru dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Sebagaimana setiap tahun kita menyambut Hari Guru untuk memperingati, menghormati, dan sepanjang masa kita memang menghormati dan mengingati guru-guru kita. Cuma pada hari ini kita lebih menzahirkan perasaan kita, penghormatan kita dalam bentuk majlis yang gilang gemilang pada hari ini. Jadi kalau kita dengarkan kepada ucapan daripada KPPM yang dibacakan oleh Hajah Juraidah tadi, mengingatkan kepada kita sebagai guru, sebagai warga pendidik, sebagai setiap orang yang terlibat dalam arena pendidikan ini, kita kena think again, think across dan think ahead disebutkan. Kena fikir balik semula yang kita dah buat ni setakat ni macam mana. Kena fikir merentasi berbagai-bagai bidang. Bukan sekadar kita nak membuat apa yang dah jadi rutin yang kita dah pernah buat, tetapi mungkin ada skop-skop lain yang kita belum sentuh selama ini, tetapi amat diperlukan oleh anak-anak kita dan generasi mendatang. Maka kita juga kena perhatikan, kena fikirkan. Dan begitu juga kita kena fikirkan apa yang akan berlaku di masa akan datang. Kerana anak-anak kita ini pewaris masa depan, maka kita kena nak sediakan mereka untuk menghadapi hari depan. Ini yang diingatkan oleh Khalifatul Thani Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Disuruh kita mengajar generasi kita ini ilmu zaman mereka. Jadi mudah-mudahan dengan ucapan yang amat padat tadi daripada KPPM tu, kita guru-guru semua sedar tentang beratnya tanggungjawab kita, berbeza dengan guru-guru masa dulu. Guru-guru masa dulu hebat, dan mereka telah pun melahirkan insan-insan seperti kita. Tetapi kita pada hari ini kena berusaha dengan gigih, barangkali sama gigih dengan mereka. Cuma medan kita sudah berlainan. Kita ada medan yang lebih luas. Kalau dulu orang cerita nak memenuhi kemerdekaan, tetapi hari ini seperti yang disebutkan dalam ucapan KPPM tadi, sudah cerita tentang agenda global. Kerana dalam negara kita ini pendidikan, walaupun kita lihat sudah begini baik dibandingkan dengan peringkat antarabangsa melalui peperiksaan PISA, TIMSS, kita masih lagi ketinggalan. Dan kerana itulah Kementerian Pendidikan Malaysia melancarkan KEBAT. Dan KEBAT ini bukan untuk anak-anak aja, untuk guru-guru juga. Perlu untuk memahirkan diri dengan berfikir. Dan saya ucapkan tahniah kepada mereka-mereka yang terlibat dalam penganjuran majlis pada hari ini. Guru, para pelajar, tak perlu lagi nak menerima arahan daripada saya atau daripada pertolongan kanan. Masing-masing telah mampu untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. Apa beza kreativiti dan inovasi? Secara mudahnya, kreatif ni benda belum ada kita buat. Tak pernah dulu hari guru sambutan ada tarian, tetapi pada hari ini ada tarian. Dan ianya masih lagi dalam batasan yang diharuskan oleh syarak. Silakan, tak ada masalah. Dan inovasi pula secara mudahnya kita menambah baik apa yang dah sedia ada dah. Kita buat sedikit pengubah suaian, maka itu dipanggil inovasi. Kita mencipta sesuatu yang baru, mencipta sesuatu yang sebelum ni tak dibuat. Sekarang sebutkan kita kena berfikir di luar kotak kadang-kadang untuk menjayakan sesuatu perkara. Cari dalam kotak tak lupa, rupanya di luar kotak dia berada. Jadi kalau kita lihat kepada pembangunan pendidikan Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM,
P baru jumpa N. Iaitu Pelan Pembangunan Jangka Panjang 2013-2025. Kita ada 3 gelombang. Kita ada 5 aspirasi. Kita ada 11 anjakan dalam gelombang tersebut. Pada anjakan yang ada ialah memperkasakan pendidikan agama. Pertama ini menjadi agen untuk memperkasakan pendidikan agama. Maka kitalah orang yang dimaksudkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan itu. Kita tak boleh nak berdiam diri. Orang cerita pasal kita, orang tolak kita ke mercu yang lebih tinggi, kita buat tak tahu je. Takkan berjaya program tersebut. Jadi ini yang kita nak ketahui. Saya minta maaf ni masa, dan saya pun tadi dapat masuk lewat sedikit ke Dewan. Kerana hari ini kita kena menghantar laporan-laporan kewangan Tuadin. Ada perkara-perkara yang saya perlu tanda tangan. Dan baru sebentar tadi kita dikunjungi oleh wakil yang berhormat Timbalan Menteri MITI ataupun merangkap juga sebagai ahli Parlimen Ledang yang berhormat Datuk Engineer Haji Amin bin Samuri yang menyampaikan pulut kuning kepada guru-guru serta mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru. Dan kita melihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan juga ada aspirasi untuk guru-guru, ada aspirasi untuk murid-murid. Tadi dibacakan 6 aspirasi untuk murid-murid. Nak menjadikan murid ni seorang yang berpengetahuan, berkemahiran, nak melahirkan murid-murid yang kreatif. Dan begitu juga nak melahirkan murid-murid yang ada sifat-sifat kepimpinan, mahir, dui bahasa. Kalau kita bukan sekadar dui bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kita tambah lagi bahasa Arab. Ini dah ada pada diri anak-anak. Jadi kita guru-guru ada peranan yang jauh lebih besar, lebih tersusun. Maka kita perlu nak menyusun strategi yang betul-betul kuat untuk menjayakan nak menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia jangka panjang ini. Kalau tak, kita akan ketinggalan, kita akan gagal, kita tak berjaya. Dan kita bimbang kalau kita gagal itu bukan sekadar di dunia ini akan dipersoalkan, tapi dibawa sehingga ke akhirat kerana kita tak menunaikan hak anak-anak kita. Justru itu kita sebagai pendidikan sekolah agama ini, kita sentiasa ada serampang 2 mata, iaitu untuk cemerlang di dunia dan juga untuk cemerlang di akhirat. Jadi saya amat bersyukur guru-guru yang ada pada hari ini memberi komitmen yang sangat tinggi dalam mendidik anak-anak. Begitu juga saya melihat anak-anak semakin bersedia untuk membuat perubahan, membentuk budaya-budaya baru di sekolah kita. Dan sebagaimana yang disyiarkan pada hari ini, guru sebagai pencetus kepada kreativiti. Guru memberi cadangan-cadangan, saranan-saranan, rangsangan-rangsangan yang nak disuruh kreatif itu ialah murid-muridnya. Sebab itu dia katakan sebagai pencetus. Kita cetuskan aja, kemudian akan diperpanjangkan, diperkembangkan, diperincikan, dilaksanakan oleh anak-anak kita. Dan kita juga menjana inovasi. Bukan sekadar kita sahaja yang membuat inovasi, tetapi nak melatih anak-anak kita ini berfikiran yang lebih kritis, yang lebih kreatif, yang mampu nak menghasilkan sesuatu. Negara kita dah ada ramai penyidik-penyidik, pencipta-pencipta yang boleh dijadikan contoh. Jadi kalau kita melihat kepada perkembangan sekolah kita ini, insya-Allah kita 2025 boleh menyaksikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia akan dapat dilaksanakan sepenuhnya di sekolah kita.
Dan kalau gagal, maka kita kena buat penilaian serta berusaha untuk memenuhi kehendak dalam aspirasi pendidikan yang disebutkan itu. Jadi saya ucapkan tahniah kepada guru-guru semua yang telah memberikan khidmat yang baik di sekolah ini, dan saya bertanggungjawab sebagai pemimpin instruksional dan transformasional. Maka saya sentiasa dalam usaha untuk melakukan transformasi selari dengan apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, memberi ruang yang banyak kepada guru-guru untuk menghasilkan kreativiti, untuk melaksanakan program-program, dan saya hanya mengesahkan serta meluluskan dari segi bajet kewangan sahaja dan memberi sedikit sebanyak nasihat untuk penambahbaikan. Jadi untuk membina guru, membina murid, itu adalah menjadi tanggungjawab saya. Jadi kalau ada sebarang nasihat, sebarang teguran, sebarang peringatan daripada saya khusus kepada guru-guru, maka itu tak lain tak bukan adalah semata-mata nak melahirkan guru-guru yang lebih berkualiti di masa akan datang. Ini saya berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Tan Sri Hamzah, Ketua Setiausaha Negara, yang mengingatkan bahawa guru-guru ini anak emas kerajaan, jawatan yang paling ramai, lebih 400,000, jawatan yang paling cepat kenaikan gaji, dan antara jawatan yang paling besar gaji ialah guru. Kan itu dia kata guru-guru ini ada sistem 8863 time base itu, kebanyakan guru sebelum bersara akan dapat mencapai kedudukan tinggi 52 atau sekurang-kurangnya 48. Kerana itu para pengetua mesti memberikan pengalaman, mesti memberikan pengetahuan, kemahiran kepada guru-guru seberapa banyak yang boleh, supaya mereka tahu bekerja nanti bila sampai masanya. Guru-guru khususnya yang baru akan beranjak posisi kepada yang lebih penting. Dan kerana itu saya menggerakkan posisi guru-guru. Dah mahir dalam satu bahagian, saya akan alihkan. Kita tak seperti dulu. Kalau dah pegang buku teks tu 20 tahun dah pegang buku teks, tak berubah-ubah. Sampai cikgunya pun dah jemu tengok buku teks, sampai dah ke tahap itu. Jadi kita akan anjak-anjakkan supaya guru mempunyai pelbagai kemahiran. Kalau tukar kepada pos yang lebih rendah, bukan bermakna nak merendahkan kedudukan guru, tapi nak guru-guru rasa pengalaman untuk mengurus bahagian berkenaan. Kalau dinaikkan kepada pos yang lebih tinggi, pun juga bukan sebagai kenaikan pangkat, gaji tetap sama, tetapi nak bagi ruang cikgu-cikgu untuk merasai dan menguasai pengalaman dalam bahagian-bahagian yang berkenaan. Jadi mungkin beberapa setahun, setiap 2 atau 3 tahun kita akan ubah-ubahkan kedudukan guru-guru ni tadi. Kerana cikgu-cikgu tak boleh mengetahui satu perkara je. Kita dah duduk dalam satu kapal. Kalau kapal tu rosak di mana-mana bahagian, sepatutnya semua orang boleh baiki. Kerana ada masanya kecemasan berlaku, kapal bocor, nak tunggu orang yang boleh ada kemahiran welding datang, tak datang-datang, tak jumpa orang. Jadi kerana itu kena semua orang ada semua kemahiran, barulah kita boleh untuk ingat-ingat, tolong-menolong, bantu-membantu. Kalau seorang pun tak ada, tak jadi masalah, kerana tugas itu mampu dilaksanakan oleh orang lain yang masing-masing mempunyai kemahiran yang sama. Jadi saya harapkan guru-guru mengambil kesempatan di atas empowerment yang saya berikan ini. Ia tak lain tak bukan kerana nak melahirkan guru-guru yang kreatif dan inovasi. Tak perlu nak diingatkan tentang event-event yang bakal berlaku dalam setiap bulan. Semua orang berkenaan dengan bidang masing-masing, dia sepatutnya pegang dengan jadual, takwim serta apa yang patut dilaksanakan. Jadi mungkin di kesempatan lain saya akan ceritakan lagi tentang pentingnya kita menghayati pelan pembangunan pendidikan
Malaysia, inilah dia landasan yang telah disediakan untuk kita oleh KPM. Maka bersama-samalah kita semua warga sekolah, guru dan murid menjayakan perkara ini. Hari ini kita melihat anak-anak murid kita tadi dengan konsep tarian seperti yang disebutkan oleh Puan Aminah tadi, fungsi kelas staff. Kita lihat dah mulalah anak-anak boleh melahirkan sedikit sebanyak kreativiti. Cuma biasa penari-penari kita tengok senyum je, tapi hari ini penari-penari kita nampak pucat besi, muka serius saja. Kali pertama takut lagi. Jadi insyaAllah orang dulu pun, zaman bapak-bapak kita pun menari zapin. Inilah lelaki dengan lelaki. Ada batasan-batasan yang kita kena jaga. Alhamdulillah saya harap semua guru-guru anak-anak faham perkara ini. Ada batasan yang kita tak boleh nak langgar. Dan mudah-mudahan sekolah kita akan lebih ceria, akan jadi tempat yang lebih seronok untuk anak-anak belajar, menuntut ilmu. Guru-guru juga akan lebih selesa, bersedia untuk teruskan tugas di sekolah ini. Dan sama-samalah kita mentulang budaya cemerlang, dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan mencapai kecemerlangan yang dihajatkan oleh semua orang. Jadi guru-guru dalam berusaha untuk memenuhi aspirasi yang sepatutnya ada pada guru-guru hari ini dengan sarana ibu bapa lebih dilibatkan dengan pendidikan, sarana komuniti masyarakat dilibatkan dengan pendidikan. Semua orang hari ini dah cerita tentang pendidikan dan mengharapkan pendidikanlah yang akan memacu bangsa kita, agama kita, dan mudah-mudahan kita semua menjadi antara orang yang akan menerangi kecemerlangan pendidikan di daerah, negeri dan negara kita insya-Allah. Maka dengan ini saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, dan mudah-mudahan akan lahir di kalangan anak-anak ini guru-guru juga kepada masyarakat yang akan datang insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Hidin bin Haji Ismail atas ucapan yang disampaikan. Bagi memberkati sambutan Hari Guru pada tahun ini, majlis menjemput Ustaz Amirul Shah bin Muhammad Mohtar untuk memimpin bacaan tahlil dan doa. Majlis dengan ini mempersilakan.